TV KPM. ارفع مضارعا إذا يجرد من نصيب وجازم كتسعد وبلا ننصبه وكي كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد ظان فانصب بها والرفع صحه واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد ونصبوا بإذان المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلا كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو لا أن خافي والفعل بعد الفاء في الرجاء نصيب كنصب مائلا تمنيا تسيب. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jamil musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan litulab wal muallimin wa syukran aidan li idaatil Didik TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila hadzal yawm alladhi sanadrusu في تحت الموضوع اللغة العربية معاصرة ومعنا في استوديو معلم ممتازا وهو أستاذ محمد خير الأمال زulkifli. كيف حال أستاذ أمال؟ بخير الحمدلله. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Ustaz daripada Sekolah Menengah Agama Rantau Negeri Sembilan. Masya Allah. Sautu jamil jiddan ya Ustaz. Masya Allah. Syukran jazilan. Barakallahu Kita dengar tadi suara Ustaz, Masya Allah, kami merdu lagi. Tadi Ustaz sebenarnya menasyidkan apa Ustaz? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi tadi sebenarnya saya menyanyikan nazam matan alfiyah, iaitu suatu matan yang dikarang oleh seorang ulama nahwu besar yang membahaskan berkenaan tentang ilmu nahwu di dalam bahasa Arab, atau kita sebut sebagai ilmu tata bahasa ataupun grammar lah dalam bahasa yang lain. Jadi tadi berkenaan dengan suatu tajuk yang penting lah yang disebut dalam tadi berapa bait, 8 bait matan tadi. Sebab saya dengar lagu tu rasa seronok sangat kan. Rupanya itu satu matan yang mana kita mudah untuk memahami ilmu nahwu, betul Ustaz ya? Ya, betul. Baik, jadi kita nak tahu juga Ustaz, lirik-lirik dia tu ataupun matannya tu menceritakan tentang apa Ustaz? Tayyib. Okey. Sebelum kita menyentuh terus kepada isi kandungan matan tadi, bagi bahasa Arab ni, inna fil lughatil arabiyyah laha adawatun. Dia mempunyai beberapa kita katakan tanda-tanda ataupun huruf-huruf. Bahasa Arab mempunyai huruf-huruf, dan kemudiannya likulli adatin min adawat. Bagi setiap huruf-huruf di dalam bahasa Arab ini, selain daripada isim dan fi'il, dia mempunyai wazifah. Dia ada dia punya tugasan dia, kerja dia, dan kemudiannya dia ada dia punya taksir, kesan dia kepada isim, kata nama, wal fi'il, dan kata kerja. Dan yang tadi tu yang disebutkan di dalam matan tadi ialah berkenaan dengan adawat, huruf-huruf nasab, huruf-huruf nasab yang mana ia masuk pada fi'il mudhari', pada kata kerja, dan kemudiannya taksir, dia memberi kesan, dia menasabkan fi'il mudhari'. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan mempelajari tentang adawatun nasab. Oh, kita cerita pasal adawatun nasab. Boleh kita mulakan Ustaz? Insya-Allah. Tafadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kepada musyahidun wal musyahidat, hari ini insya-Allah nata'allam adawatin nasab. Dan kemudian apakah dia adawatun nasab? Hayya nanzur ila syashah. Tayyib. Hayya nanzur ila al-jumlah al-maktubah fi syashah. Sekarang ada 4 ayat. 4 ayat bahasa Arab, dan kemudiannya keempat-empat ayat ini kita akan lihat apa yang ada di dalam setiap ayat. Al-jumlah al-ula, ayat yang pertama, nahnu nurid an narji'a. Nahnu nuridu an narji'a. Wal jumlah thaniyah, lan yanjaha al-kaslanu. Wal jumlah al-thalithah, mungkin insya-Allah. Iqra. Insya-Allah. Adrusu an-nahwa kay utqina al-lughatul arabiyyah. Na'am. Al-lughatul arabiyyah. Ahsanta, qira'atuka sahih. Syukran ya Ustaz. طيب. Kemudiannya al-jumlah ar-rabi'ah, la tatakallamu hatta tantahi al-khutbah. Okey. Jadi di dalam keempat-empat ayat ini, ayat yang pertama tadi, nahnu nurid an narji', kami hendak pulang. Di situ adanya kalimah an. Dan kemudiannya kalimah al-jumlah tsaniyah, ayat yang kedua, ada perkataan lan. La yanjaha al-kaslan, tidak akan berjaya orang yang malas. Dan kemudiannya al-jumlah al-thalithah tadi, iaitu lan ataupun tadi kai, minta maaf, adrusu an-nahwa, saya mempelajari ilmu nahwu, kai, supaya utqina al-lughat al-arabiyyah, saya memahami dengan sebenar-benarnya bahasa Arab. Dan kemudian yang terakhir, la tatakallamu hatta tantahi al-khutbah, jangan kamu bercakap sehingga berakhir ataupun habis khutbah. Jadi dalam keempat-empat ayat ini tadi ada an, ada lan, ada kai, ada hatta. Itulah dia yang dikenali sebagai adawatun nasab, ya, iaitu an dengan maksud bahawa, lan dengan maksud tidak akan, kai dengan maksud supaya ataupun agar, kemudian hatta dengan maksud sehingga, atau ia juga boleh membawa maksud kai, supaya ataupun agar. Jadi inilah keempat-empat adawatun nasab yang sebenarnya di dalam kitab-kitab nahwu ada lagi adik-beradik kepada 4 adawatun nasab ni lagi sebenarnya. Kita ada izan, ada lam, lamul juhud, ada fa sababiyah, ada li sababiyah, dan yang lain-lain, yang mana hari ini kita akan pelajari yang utamalah daripada adawatun nasab, iaitu keempat-empat ni tadi, an, lan, kai dan hatta. Dan selepas ini kita nak tahu dengan lebih lanjut apakah fungsi an, lan, kai dan juga hatta. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM, dan pada hari ini kita dalam mata pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah Mu'asirah untuk tingkatan 4. Baik Ustaz, untuk segmen pada kali ini apakah yang akan Ustaz kongsikan? Silakan. طيب. InsyaAllah nantaqil ila wazifah likulli adatin min adawati nasab. Kita akan lihat kepada fungsi dan kemudian makna setiap adawatun nasab yang kita sebutkan di awal tadi. Baik, kita lihat. Dan hayya nanzur ila syashah. طيب. Adatun ataupun huruf nasab yang pertama iaitu an. Apakah yang dimaksudkan dengan an ni? An bermakna harfu nasbin
dia adalah merupakan huruf nasab, dan kemudian wa masdarin, dan juga masdar, wa istiqbal, dan juga huruf istiqbal. Ini adalah dia punya makna dia. Yang mana sebenarnya an ini dia tidak memiliki makna khusus. Dan kemudiannya kalau kita terjemahkan secara literal, an dengan maksud bahawa. Tapi fungsi sebenar an ini ialah untuk memisahkan antara dua fi'il, dua kata kerja. Sebab dua fi'il mudhari' itu dia tidak boleh duduk sebelah menyebelah. Dia mesti dipisahkan dengan an. Itu cara kita nak menulis dua fi'il mudhari' di dalam satu jumlah. Kalau duduk sebelah-sebelah, dia akan bergaduh. Dia kena pisahkan letak an. Dia kena pisah dengan pisahkan. Dan kemudiannya an ini merupakan huruf masdariyah, iaitu fi'il, kata kerja yang duduk selepas an, dia boleh ditakwil kepada masdar. Contohnya saya kata uhibbu an aqra, saya suka membaca. Uhibbu an aqra al-kitab, saya suka membaca buku. Boleh takwilkan tadi an aqra'a tadi dengan qira'ata. Kita letakkan masdar menggantikan fi'il tadi. Itu adalah berdasarkan fungsi an tadi. Akan menjadi ayat itu kepada uhibbu qira'atal kitab. Jadi masdar itu huruf an ini dia juga adalah merupakan huruf masdar yang boleh mentakwilkan fi'il selepas dia menjadi masdar. Tayyib, kita lihat contoh ni. Sarrani an turafiqani. Jadi menggembirakan saya berasa gembira bahawa engkau menemaniku. Jadi dekat situ an itu adalah an masdariyah. Dan juga disebut juga dia an istiqbal, iaitu bila sebut an istiqbal maksudnya an itu dia yuhawilu ma'na al-mudhari' ila al-istiqbal. Dia membawa maksud mudhari' tadi kepada bukan ketika itu, tapi ia akan berlaku pada masa akan datang. Ya. Jadi kalau kita lihat pula kepada ayat yang seterusnya, sarrani murafaqatuka iyaya, di situ pada asalnya an turafiqani tadi ada an masdariyah dan kemudiannya ada fi'il mudhari', boleh ditakwil, ditukar kepada masdar dia, iaitu murafaqatuka, menemani engkau. Engkau menemani aku. Jadi itu adalah an. Kalimah yang kedua yang merupakan adatun nasab, iaitu kalimah ataupun huruf lan. Lan adalah merupakan harfu nafyin, huruf nafi wa nasbin, dan huruf nasab yang mana yufidu nafyal fi'li. Yufidu nafyul fi'li fil mustaqbal. Dia membawa erti menafikan, atau tugas dia menafikan fi'il pada masa akan datang, menafikan sesuatu kata kerja pada masa akan datang. Dan maksud lan ialah tidak akan. Tidak akan. Contohnya, lan yatawaqqafa al-mataru hatta al-lail. Tidak akan berhenti hujan sehinggalah pada waktu malam. Jadi lan itu diterjemahkan dengan tidak akan. Dan kemudiannya adatul nasab yang ketiga ialah kai. Kai adalah merupakan harfun masdari wa nasbin, yang mana dia huruf nasab, dan kemudiannya fungsi dia tufidut ta'lil. Itu yang pertama. Dia boleh membawa erti ta'lil ini diertikan dengan sababiyah, kerana apa berlaku perbuatan tersebut. Kemudian liiqtiraniha bila min ta'lil, kerana sebenarnya kai ini walaupun pada tulisannya tak ada lam, tapi sebenarnya dia ada li ta'lil, iaitu lam yang menunjukkan maksud sebab. Allati tulfazu, sama ada ia disebut, kalau kita sebut lam nul ta'lil tadi, kita boleh gabungkan dia dengan kai, dia akan jadi likai, ataupun awit tuqaddar, ataupun dia tersembunyi. Jadi kita sebut kai sahaja, tapi dalamnya sebenarnya ada likai, iaitu bermaksud sebab. Jadi ia juga lebih tepat kalau diterjemahkan sebagai supaya. Kai supaya, ataupun kai dengan maksud agar. Itu disebut sebagai sayrurah. Dan fungsinya menerangkan sebab berlaku perbuatan seperti kita sebut tadi. Contohnya, safarna kai nastamti'a. Kami travel supaya kami dapat berseronok. Ataupun safarna likai nastamti'a. Kami bermusafir, kami travel supaya kami dapat berseronok.
Jadi di situ kita lihat kai itu yang pertamanya tiadanya lam, kai yang kedua adanya lam. Jadi sebenarnya kedua-duanya ada lam yang membawa maksud sebab, cumanya pada penulisan sama ada boleh guna ataupun boleh tidak diletakkan. Kemudiannya kalimah ataupun huruf nasab yang terakhir ialah hatta. Apa maksud hatta? Hatta diartikan sebagai harfu nasbin, huruf nasab yang membawa maksud al-ghayah ataupun ta'lil. Ada dua maksud hatta. Iaitu kalau diterjemahkan ghayah tadi maksud dia sehingga ataupun sampai. Kalau ta'lil diterjemahkan sebagai agar. Jadi fungsi hatta ini tadi dia menggabungkan dua klausa ayat dan kemudian dia menerangkan klausa yang pertama tadi. Contohnya la tatakallamu hatta tantahi al-khutbah. Jangan kamu bercakap-cakap sehinggalah berakhirnya khutbah. Yang ini dia membawa maksud ghayah sehingga. Jadi hatta dengan maksud ilaan. Kalau kemudiannya ayat yang kedua, yajtahidu at-talib hatta yatafawwaqa, pelajar itu dia bersungguh-sungguh agar dia berjaya. Yang itu hatta bermakna ta'lil dengan maksud sebab ataupun sayrurah tadi, supaya. Jadi itulah keempat-empat adawatun nasab yang kita pelajari pada hari ini, dan insya-Allah kita teruskan. Ini part yang paling seronok lah. Apa tu Ustaz? Iaitu kita akan sama-sama mengisi tempat kosong di dalam jumlah-jumlah yang berikut dengan adawatun nasab yang bersesuaian. Dan pada hari ini saya minta al-akh Aiman, boleh Ustaz, insya-Allah. imla al-faraghat bi adawatin nasab al-munasibah. Kalau salah Ustaz betulkan tau. Insya-Allah. Kalau salah Okey. kita sama-samalah betulkan. Okey, untuk yang pertama Ustaz, aqra'ul kitab. Naam. Tempat kosong, afhama ad-darsa. Naam. Jadi saya rasa Ustaz, kita membaca buku supaya kita boleh faham pembelajaran tu Ustaz. Jadi kita letak kai Ustaz. Betul ke? Aqra'u al-kitaba kay afhama ad-darsa. Hadhihi al-ijabah sahihah. Betul. Alhamdulillah. Ahsanta. Jazakallah khair Ustaz. Ada bintang untuk saya Ustaz? Kita bagi 5 bintang. 5 bintang. Okey, baik. Saya cuba yang kedua Ustaz. Tayyib. Okey, uridu an usafira ila Misra. Sebab tadi Ustaz ada sebut tadi, bila ada dua fi'il duduk sebelah-sebelah dia bergaduh. Betul. Ya, betul. Ustaz kata kita letak an. Betul Ustaz? Ya, betul. Sahih. Naam. Okey, alhamdulillah. Saya cuba yang ketiga, tempat kosong, tahsula ala an-najah illa bil mujahadah. Jadi orang kata tak bolehlah nak dapat kejayaan ni melainkan dengan bersungguh-sungguh, betul Ustaz? Sahih. Jadi betul. Lan lah Ustaz. Kita boleh letak lan lah. Ya, lan kan. Sebab lan tadi dia membawa maksud tidak akan kan? Tidak akan. Okey. Saya cuba yang terakhir Ustaz. Naam. Yajri al-la'ibu hatta yuwasila khatta an-nihayah. Naam. Jadi hatta Ustaz. Hatta sebab pemain itu dia berlari hatta kan, sehingga ke garis penamat. Ya, sehingga garis penamat. Sehingga Ustaz Sehingga. Okey. Jadi ahsantum. Kesemua jawapan diberi oleh saudara Aiman tadi, kesemuanya tepat, bertepatan. Jadi kalau kita katakan per 10, saya rasa saya bagi 11 per 10. Oh, lebih sikit. Lebih sikit sebab mumtaz jiddan. Okey, baik Ustaz. Jadi kalau kita tengok kepada 4 perkataan tadi Ustaz. Naam. Jadi macam ada setengah murid-murid yang mungkin tarafnya sederhana. Mungkin ada tak Ustaz cara untuk nak buat ayat yang mudah daripada perkataan 4 perkataan ni untuk kita buat ayat mudah Ustaz, daripada an, lan, kai dan juga hatta. Ada tak Ustaz boleh bagi tips cara nak buat ayat mudah? Misal kata kalau dalam peperiksaan nanti dia kata buat ayat daripada an, misal kata. Ya, betul. Boleh Ustaz? Boleh, insya-Allah. Okey, silakan Ustaz. Jadi secara asasnya kalau ayat-ayat yang melibatkan adawatun nasab ini tadi, dia adalah ayat al-jumlah al-fi'liyah, ayat kata kerja. Jadi kalau kita nak buat ayat kata kerja ini, kita just ingat sahaja dia punya, kita katakan bentuk dia. Okey. Jadi kalau ayat kata kerja nak buat bentuk yang paling senang ialah
ayat yang terbentuk daripada fi'il plus isim. Fi'il plus isim. Contohnya tadi, aqra'u al-kitabah. Kan? Saya membaca buku. Baca buku. Saya baca buku. Jadi buat yang itu dulu, baru kemudian kita letakkan adawatun nasab tadi. Saya baca buku, kalau kita nak terangkan sebab kan, kita gunakan saja kai. Kai. Dan selepas adawatun nasab tadi, contoh selepas kai, pasti-pastinya fi'il. Jadi bentuk ayat untuk yang ada adawatun nasab ni tadi, fi'il plus isim plus adawatun nasab plus fi'il. Sahlun jiddan. Jadi itu adalah jumlah basitah, itu ayat yang mudah. Okey, bagi macam an pula Ustaz, dia caranya An lebih mudah. Ya, sebab an ni dia sebenarnya lebih kepada kita gunakan dia untuk menunjukkan kepada sesuatu yang kita harapkan. Jadi bila kita nak membuat ayat jumlah fi'liyah, ayat yang mula dengan kata kerja yang menunjukkan kita nak buat something, kita akan gunakan kalimah uridu. Saya nak. Jadi gunakan dulu kalimah uridu. Lepas tu kemudian kita fikir kita nak buat apa. Uridu contoh saya hendak makan. Jadi kita tak boleh buat uridu akul. Saya hendak makan, tak boleh sebab dia kena separate kan tadi. Jadi kita letaklah an di situ untuk separatekan, pisahkan dua fi'il tadi. Uridu an akula, saya hendak makan. Dah jadi ayat dah Ustaz? Dah jadi ayat yang lengkap. Kalau untuk macam macam untuk hatta Ustaz? Hatta. Dia hatta ni tadi kita katakan dia menunjukkan ilaan ke sehingga. Jadi kita kena buat satu ayat di hadapan dulu. Kemudian baru kita letakkan hatta. Contohnya tadi kita gunakan ayat tadi, contohlah kita katakan saya belajar kan sehingga saya berasa ngantuk contohnya. Kan? Contohlah itu memang adalah inilah hobi kita katakan. Hobi kan. Bila ana ata'allamu, saya belajar hatta anama. Saya belajar sehingga saya tertidur. Yalah, lama sangat belajar tu Ustaz. Lama sangat belajar. Tapi ayat tu mudah saja kan? Ayat mudah. Letak fi'il. Ata'allamu. Kemudian hatta adatun nasab yang menunjukkan ilaan. Kemudian letak satu lagi fi'il. Apa yang berlaku? Terlelap. Jadi saya belajar ata'allamu hatta anama. Saya belajar sehingga saya terlelap. Dan membentuk suatu jumlah yang mufidah, ayat yang lengkap. Dan simple dan boleh diingati. Jadi tadi petua yang Ustaz bagi itu macam kita nak susunkan isim dan juga fi'il tadi, kita boleh praktikkan untuk kita membina ayat. Baik Ustaz, boleh kita berehat seketika? InsyaAllah. Baik, para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Lepas ni banyak lagi akan Ustaz kongsikan kepada kita. Kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, kembali bersama saya Aiman Sufian pada hari ini di Didik TV KPM dalam mata pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah Mu'asirah tingkatan 4. Baik Ustaz, untuk segmen kali ini apakah yang akan Ustaz kongsikan? Taib, insya-Allah untuk segmen kali ini saya akan kongsikan tentang i'rab adawatin nasab. Tadi kita dah pelajari tentang apakah dia adawatun nasab, kita dah tentukan. Dan kemudian kita dah belajar wazifah adawatun nasab, fungsi dia dan makna dia. Kita lihat pula kepada i'rab adawatun nasab. Taib. Secara asasnya fi'il mudhari'. Kita sebenarnya nak i'rab ni adalah fi'il mudhari' yang duduk selepas adawatun nasab. Sebab ingat para pelajar, adawatun nasab ini dia akan masuk kepada fi'il mudhari'. Dan kemudiannya yang kita nak i'rab sebenarnya ialah fi'il mudhari', kata kerja yang duduk selepas adawatun nasab.
Taib, secara asasnya fi'il mudhari' ini hukum dia marfu'. Hukum dia marfu' iaitu baris hadapan. Marfu'. Dan kemudiannya bila hukum dia marfu', dia boleh jadi fi'il mudhari' itu dia marfu' bid-dhammah seperti yang tertera di skrin. Al-muslimu yahfazu lisanuhu. Orang Islam itu adalah orang yang menjaga lisan dia. Kita lihat kalimah yahfazu itu disebabkan ketiadaan apa-apa perkara yang mengubah hukum dia, maka hukum dia marfu', hukum asal dia. Marfu' bid-dhammah. Dhammah itu adalah tanda kepada marfu'nya kalimah yahfazu tadi. Dan kemudiannya kalau pula fi'il mudhari' yang kita sebut dia sebagai al-af'alul khamsah. Apa dia al-af'alul khamsah? Iaitu fi'il mudhari' yang muttasil, yang bersambung dengan yang pertama alifut tathniyah, alif yang menunjukkan dua orang. Kemudiannya wawul jamaah, waw yang menunjukkan kepada ramai. Dan kemudiannya ya'ul mukhatabah, ya yang menunjukkan kepada seorang pelaku perempuan. Kalau fi'il mudhari' yang berlaku dengan yang bersambung dengan ketiga-tiga tanda ini, ketiga-tiga huruf ini, maka dia dikenali sebagai al-af'alul khamsah. Maka i'rab dia asalnya adalah marfu'un bi thubutin nun, iaitu dia marfu' dengan kekal nun pada fi'il mudhari' itu. Kita lihat kalimah yahfazuna, ada nun di situ. Itu kita sebut sebagai thubutin nun, kekal nun. Tetapi apabila masuk bila masuk sahaja adawatun nasab, an, kai, kemudian hatta tadi, lan, berubah terus hukum fi'il mudhari' tadi menjadi mansub. Jadi ingat para pelajar, hukum fi'il mudhari' yang telah didahului oleh an, hukumnya mansub. Sama ada dia mansub bil fathah, dia mansub dengan baris atas, sekiranya fi'il itu kita sebut dia sahihul akhir. Sahihul akhir ini maksud dia fi'il yang huruf last dia tu dia tak ada huruf illah. Huruf illah ni huruf sakit. Alif, waw, ya. Contohnya kita lihat kalimah narji'a. Dia bukan alif, bukan waw, bukan ya. Dia adalah huruf ain, huruf yang terakhir. Maka dia dimansubkan dengan baris fathah. Dan sekiranya kalau fi'il itu tadi seperti saya sebut, dia adalah merupakan al-af'alul khamsah, sama ada belakang dia ada alif nun ataupun waw nun ataupun ya nun, maka hukum dia dimansubkan, hukum dia mansub bihazfin nun, dengan dibuang nun. Kalau marfu' tadi kita kekalkan nun. Ketika mana hukum dia mansub sebab masuk adatun nasab, dia dibuang nun tersebut. Kalau kita lihat contohnya tuzakiru, asalnya tuzakiruna, tapi disebabkan adanya an sebelum dia, maka daripada tuzakiruna menjadi tuzakiru. Mana pergi nun? Hazfun nun. Dah dibuang. Tapi kena ganti dengan alif sebagai ganti kepada nun tadi. Jadi itu adalah hukum bagi fi'il yang duduk selepas adawatun nasab. Jadi kita cuba i'rab kalimah yang ada i'rab yang sempurna untuk adawatun nasab. Kita lihat uhibbu an uzakira durusi. Uhibbu an uzakira durusi, kita cuba i'rab kalimah uzakira. Bila nak i'rab kena ingat tiga perkara. MHA. MHA ni bukan Muhammad Hairul Amal nama saya. Bukan. Okay. Tetapi MHA ni ialah mauqi', iaitu i'rab tu dia kalimah tu dia adalah apa? Kedudukan Ustaz. Kedudukan dia. Jadi di sini uzakira adalah merupakan fi'il mudhari'. Dia menempati kedudukan fi'il mudhari'. Dia adalah fi'il mudhari' dan kemudiannya H tadi hukum dia mansub. Dan kemudiannya A tadi alamat, iaitu tanda. Mansub dengan tanda apa? Mansub bil fathah az-zahirah. Begitu juga kalau kita lihat pula ayat yang kedua, yang bagi at-tullabu an yuraji'u ad-durusa. Jadi kalimah yuraji'u ini tadi mauqi' dia adalah fi'il mudhari'. Hukum dia
mansub dan kemudiannya mansub dengan tanda apa? Tadi kita katakan dibuang nun. Dah hilang nun di situ. Mansub bihazfin nun. Mansub bihazfin nun. Jadi sekarang ini adakah difahami? Wadih, jelas? Wadih ya Ustaz. Alhamdulillah, tamam. Kalau wadih jelas, sama-sama kita cuba i'rab kalimah fi'il mudhari' yang duduk selepas adawatun nasab di dalam ayat-ayat yang berikut. Baik, ayat yang pertama, uhibbu an usyahida mubarata kurratil qadam. Okey, tafaddal ya Aiman. A'rib kalimah usyahid. Okey Ustaz, saya cuba Ustaz. Silakan. Okey. Kalimah usyahid. Taib. Okey. I'rabnya yang pertama tadi Ustaz ada sebut M tadi kan? M, lepas tu H dengan A. Ya, betul. Jadi M ni dia punya mauqi' Ustaz. Naam. Kalau yang ni saya sebut mudhari'. Betul Ustaz? Betul? Taib. Okey. Ataupun fi'lun mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'lun mudhari'. Okey. Yang dua ni H ni kita sebutkan dia punya hukum. Hukum dia, naam. Hukum ni kalau kita tengok sini mansub Ustaz. Mansub. Kita cuba dulu. Kita cuba dulu. Okey. Lepas tu alamat dia fathah. Bil naam. Sini Ustaz. Betul? Fathah. Okey. Okey. Kita lihat ya. Seperti yang Betul dijawab ke tidak? oleh saudara Aiman tadi. Jadi kalimah usyahid saudara Aiman kata adalah fi'il mudhari', mauqi' dia. Betul. Yang itu tepat. Saya tanda sendiri. Ya, silakan. Kemudiannya hukum dia mansub. Limadha? Kenapa mansub ya Aiman? Sebab saya rasa dia baris atas Ustaz. Baris atas kenapa? Jadi dia Sebelum dia ada? sebelum dia ada an. Sebelum dia ada an. Jadi sebab itu dia pun mansub kan? Sebab sebelum dia ada an maka dia pun menjadi mansub. Sahih, betul? Okey. Hukum dia mansub. Betul Ustaz? Naam, betul. Sahih. Alhamdulillah. Risau saya. Baik, dan yang terakhir Ustaz? Dan kemudian fathah dimansub dengan baris fathah. Ya, betul. Sebab dia adalah kalimah yang sahih al-akhir dan kemudian dia tidak bersambung dengan alif tasniah ataupun waw jamaah ataupun ya mukhatabah. Maka jawapan Aiman untuk jumlah al-ula ayat yang pertama tadi sahih jiddan. Alhamdulillah. Tapi nak tulisnya macam mana Ustaz? Jadi kita nak tulis yang penuh. Fi'lun mudhari'. Fi'lul mudhari' mansub bil fathah fathah az-zahirah. Ada satu lagi. Ada az-zahirah. Az-zahirah. Az-zahirah maksud dia nyata. Dengan baris fathah yang nyata. Kenapa kena ada az-zahirah? Kenapa Ustaz? Sebab sebenarnya ada juga baris fathah yang muqaddarah, yang tak nyata. Contoh ayatnya, lan akhsha illallah. Saya tidak takut dengan sesuatu pun kecuali Allah. Dan akhsha. Akhsha tu, kalimah akhsha tu hamzah, kha, shin dan kemudian belakang tu ada ya yang tak ada titik tu. Alif maksurah. Alif maksurah. Ya, jadi dia tidak boleh diletakkan baris di atasnya. Tetapi pada pemikiran kita dia ada baris fathah. Betul? Dan dia mansub bil fathah sebab sebelum dia tadi ada lan. Tetapi kita tidak boleh dalam penulisan meletakkan baris. Maka kita katakan di situ dia ada fathah tapi muqaddarah tersembunyi. Jadi dia jadi muqaddarah. Muqaddarah. Okey, faham Ustaz. Kalau nyata macam ni, musyahidah, maka dia adalah al-fathah az-zahirah. Baik Ustaz, faham? Wadih? Wadih. Tayyib. Kita nantaqil ila al-jumlah al-thaniyah, iaitu ayat yang kedua. Saya padam Ustaz Ya, silakan. Okey. Imsah as-saburah ya Aiman. Okey, seterusnya Ustaz, soalan berikutnya. Okey, kalimah jumlah ayat yang kedua, yuriduna an yusafiru ila Sarawak. Kita pergi jauh sikit kali ini. Jauh sikit. Jauh sikit. Okey. Kita cuba i'rab. A'rib ya Aiman kalimah yusafiru. Okey, kalimah yusafiru Ustaz Naam.
Yang ni nampak macam lain sikit Ustaz. Ya. Yusafiru. Ada waw alif. Okey. Jadi macam biasa Ustaz, tadi Ustaz ajar saya M, Naam. H dengan A Ustaz. Ya, sahih. Okey, baik. Jadi kalau untuk M ni dia punya tempat dia adalah saya rasa mudhari' lah Ustaz. Ya, sama juga dia adalah mudhari', fi'il mudhari'. Kemudian dia punya hukumnya hukumnya Ustaz yang ni saya confuse sikit Ustaz. Saya cuba Ustaz kalau salah Ustaz betulkan Silakan Okey. ya Aiman. Marfu'. Tak salah mencuba kan? Okey, betul Ustaz. Okey. Tapi tadi saya ingat Ustaz sebab dia punya nun tu hilang. Jadi dia sini nun Ustaz. Naam. Nun. Okey. Okey Ustaz. Jadi Boleh Ustaz jawapannya? boleh tidak boleh kita lihat satu persatu. Ya, okey, kita tengok satu persatu. Okey. Dari segi mauqi', ya betul kalimah yusafiru adalah fi'il mudhari'. Fi'lun mudhari'. Betul. Fi'lun mudhari'. Okey, Ahsanta ya Aiman. Alhamdulillah. Dan dari segi hukum, kita lihat pada kalimah yusafiru ni di belakang dia ada an yang merupakan adawatun nasab. Yang tugas dia menjadikan fi'il selepas dia mansub. Jadi Aiman, bila ada an, hukum fi'il ini mansub. Oh, bila ada adawat terus dia bertukar kepada mansub Ustaz Ya, betul. Oh, okey, baik. Sebab itulah Saya ubah, tugas. Ustaz, Naam. Itulah tugas adawatun nasab. Dia menasabkan fi'il mudhari' selepas dia. Okey. Baik, labat saya Aiman, kita lihat pula kepada alamat tanda dia. Tanda Aiman mengatakan dia nun Ustaz. dengan nun mansub dengan nun. Jadi yang tepatnya kalau kita lihat tadi dah hilang nun di sini. Hilang nun Ustaz. Maka dia sebenarnya ialah mansub bihazfin nun. Oh, hazaf ni dia buang Ustaz. Buang. Okey. Buang. Dibuang nun tadi. Bi Bihazfin nun. bin nun. Okey. Naam. Ada alif lam Ustaz? Ada alif lam. Ada alif lam. Okey. Jadi sekarang Aiman dah boleh mungkin tulis Saya tulis balik Ustaz. i'rab kamil. Okey, saya tulis Ustaz Naam. dia mula dengan fi'il lah Ustaz Mm-mm. Okey. Fi'il mudhari' Naam, fi'il mudhari' Kemudian- ahsanta. mansub. Sahih. Oh, mansub Mansub. bi hazfin nun. Sahih ya Aiman. Okey. Belakang tak ada Ustaz? Tak ada. Oh, tak ada. Dia tidak Dia perlukan- lain sikit. Dia tidak perlukan pada az-zahirah muqaddarah tadi. Okey. Itu hanya pada yang selain daripada hazfun nun ni. Okey, baik. Fi'il mudhari' mansub bi hazfin nun, yang inilah adalah merupakan i'rab yang sahih bagi kalimah yusafiru. Jadi alhamdulillah sekarang ini jelas ya. Ya Ustaz, Aiman alhamdulillah. dan juga para pelajar yang sedang menonton program kita pada hari ini, bagaimana cara yang sebenarnya dan sebetulnya untuk kita i'rab kalimah-kalimah fi'il mudhari' yang duduk duduk selepas adawatun nasab. Okey, baik Ustaz. Macam mana dengan markah saya Ustaz? Markah ya. Ganjaran untuk saya. Okey, kita mesti bagi ganjaran kepada pelajar kita. Betul Ustaz. Jadi untuk ini saya secara keseluruhan lah saya memberikan u'tika jayyid jiddan. Masya-Allah, syukran Sangat jazilan baik. Ustaz. Alhamdulillah. Afwan. Jadi Ustaz, mungkin kita nak berehat seketika para InsyaAllah, penonton. nastarih qalilan. Anda pun kena buat latihan juga dekat rumah supaya dengan latihan ini kita dapat memantapkan lagi jawapan kita ketika menjawab peperiksaan nanti. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Dan untuk segmen kali ini Ustaz, apakah yang akan Ustaz kongsikan? Taib, insya-Allah kita dah selesai segmen yang awal
berkenaan tahdid, tentukan yang mana satu adawatun nasab di dalam ayat. Kemudian kita dah selesai, kita tamyiz, membezakan setiap adawatun nasab itu berdasarkan fungsinya. Dan kemudiannya kita tadi alhamdulillah telah pun i'rab adawatun nasab dengan i'rab yang betul, yang benar, yang tepat. Dan kemudiannya sekarang ini kita hayya bina sama-sama kita kawin jumlah, membina ayat istikhdam adawatun nasab, menggunakan adawatun nasab. Boleh ya? Dan rasanya InsyaAllah, hari ini Ustaz. disebabkan pelajar yang berada bersama Ustaz hari ini hanyalah Al-Akh Aiman, jadi kita akan mintalah kepada saudara Aiman untuk membina ayat daripada adawatun nasab. Okey. Tetapi sebelum itu kita lihat pada gambar ini. Jadi insya-Allah al-yaum kita akan membina jumlah mufidah, ayat yang lengkap, yunasib, yang berdasarkan al-muta'alliq, berdasarkan gambar ini. Okey. Jadi hadhihi surah ya surah madrasati. Oh, okey, sekolah Ustaz. Ini sekolah yang tempat saya mengajarlah, sekolah Ma'had Rantau SMA Al-Islami. Rantau. SMA Rantau. Jadi insya-Allah saya ada beberapa kalimah di sini. Jadi saya minta kepada saudara Aiman untuk memilih sendiri mana kalimah yang anda rasa nak buat ayat. Okey Ustaz, saya cuba pilih perkataan untuk dibuat ayat. Yang ni Ustaz. Boleh? Boleh? Okey. Baik, saya cuba Ustaz. Boleh. Untuk buat ayat. Okey. Yata'allamu. 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 Yang mana berkaitan, ayat ini berkaitan dengan gambar yang diberikan Ustaz Ya. Okey. Gambar sekolah ayatnya, madrasah. Yuhibbu talib Yuhibbu talib an yata'allam al-'ilm fil madrasah. yuhibbu talibu an yata'allama al-'ilma Al-ilma fil madrasah. fil madrasah. Kena tak Ustaz? Sahih, naam. Sahih. Sahih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tamam. Ahsanta. Jadi ayat tadi alhamdulillah anda menggunakan adawatun nasab an. Betul? An kan? Cuma tadi saya confuse Ustaz. Naam. Maknanya daripada sudut baris tadi ayata'allama Ustaz Naam. Ah. Tadi mula mungkin tersebut ayata'allamu kerana ialah dah terbiasa fi'il mudhari' marfu' kan? Marfu'. Yata'allamu, yadhhabu, adhhabu ila al-madrasati, kemudian aqra'u al-kitab. Tapi kena sentiasa berjaga-jaga, beringat, khususnya para pelajar yang sedang menonton rancangan ini, supaya sentiasa pastikan bila anda bertemu sahaja di dalam ayat tersebut an, lan, kai, kemudian ni tadi hatta, kan, pastikan fi'il mudhari' selepasnya mesti dibaca mansub. Oh, kan? okey. Tadi Kerana ayat. terlepas pandang Ustaz Ya, betul. Okey. Sebab kita ada juga ujian lisan yang berkaitan dengan menghidupkan baris di dalam SPM. Jadi kita kena sentiasa biasakan apabila selepas saja adawatun nasab mesti kita mansubkan fi'il mudhari' selepasnya. Tapi ala kulli hal ayat ataupun jumlah yang saudara Aiman buat tadi mumtaz. Alhamdulillah. Terima Tayyib. kasih Ustaz. Jadi Jadi insya-Allah seterusnya Ustaz. Kita cuba mungkin sekali lagi. Saya masih insyaAllah. lagi belum rasa puas hati untuk uji saudara Aiman pada hari ini. Ikhtar Okey, saya cuba. kalimah al-wahidah. Risau pula saya ni kan. Jadi murid-murid kat rumah pun boleh cuba juga untuk buat latihan di rumah sana. Saya nak cuba yang ni boleh Ustaz? Okey, silakan, tafaddal. Yatafawwaq. Okey. Baik Ustaz, berdasarkan perkataan ni Ustaz, ayatnya yajtahidu at-tullab. Yajtahidu at-tullab hatta yatafawwaqu Naam. hatta yatawaffaqu fid dirasati. Fi dirasati. Betul Ustaz? Tadi yajtahidu Yajtahidu at-tullabu. 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 Yajtahidu at-tullabu Naam. hatta yatafawwaqu fi dirasah. fid dirasah. Okey, kita Ustaz cuba semak dari segi susunan Apa macam terabur sikit kan, Ustaz. susunan kalimah tadi. Yajtahidu at-tullabu
hatta yatafawwaqu fi dirasah. Naam, ini adalah jumlah fi'liyah yang sempurna. Oh, alhamdulillah. Dari segi susunan alhamdulillah. Dan penggunaan kalimah pun bertepatan dengan kaedah nahwu. Contohnya tadi yajtahidu at-tullabu. At-tullabu. Aiman gunakan yajtahidu. Yajtahidu. Pasal at-tullabu kan. Jadi ala kulli hal tak ada langsung salah, maka yang ini jayyid jiddan. Alhamdulillah Ustaz. Tapi bila saya dapat perkataan ini Ustaz, saya rasa macam risau sikit Ustaz. Betul. Sebab di hujung itu menyebabkan yang ni hasbin nun ke, ataupun memang perkataan dia macam ni ke, ataupun macam mana Ustaz? Ada tips Ustaz? Baik. Bila kita tengok dapat perkataan macam ni Ustaz. Baik, kalau kita nampak ada waw alif di hujung tu dan kemudiannya fi'il itu pula dia adalah fi'il mudhari', bukan fi'il madhi. Okey. Apa tanda fi'il mudhari' pada kalimah yatafawwaqu, iaitu dia didahului oleh ya, huruf ya di hadapan. Tips dia yang tu. Tips dia, Okey. kita nak detect, tengok dulu, oh depan dia ada huruf ya. So this is, orang Rembau cakap, this is fi'il mudhari'. Orang Rembau cakap. Orang Rembau cakap, this is fi'il mudhari'. Okey. Okey. Dan Mungkin Ustaz boleh bagi contoh lain Ustaz untuk memudah faham lagi? Yatakallamuna. Yatakallamuna kan? Yatakallamuna. Dia fi'il, kata kerja, yang kalau kita nak tahu dia adalah fi'il mudhari', ada 4 tanda. Dia punya sifir dia anaitu. Anaitu. Hanaitu. Anaitu. 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 Hamzah, nun, ya, ta. Dan kemudian tadi, kalimah tadi dia ada ya. Salah satu daripada anaitu, maka itu adalah merupakan fi'il mudhari'. Ini tanda untuk mudhari'. Ya, tanda mudhari'. So first kita dah detect dia fi'il mudhari', dan sepatutnya fi'il mudhari' mesti ada waw nun belakang dia kalau dia lafaz jamak. Yatakallamuna, yatafawwaquna, yakuluna, makan. Tapi bila kita lihat fi'il mudhari' itu tiba-tiba waw nun tadi hilang. dah hilang dan menjadi waw alif, kita tahu dah ini hazfin nun, mesti ada something yang menyebabkan dibuang nun itu tadi. Okey. Iaitu kita lihat sebelum fi'il mudhari' itu, ada adawatun nasab. Maka kita dah tahu dah, okey, ini memang sebenarnya asal dia adalah yatafawwaquna, tapi sebelum dia tadi ada an kan, ataupun lan ke kan, ataupun hatta, maka kita tahu dah, asal dia ada nun tapi telah dibuang nun disebabkan ada adawatun nasab. Jadi mungkin murid-murid agak sedikit terkeliru Ustaz bila mana mungkin terletak nun dekat perkataan ni Ustaz. Betul. Jadi mungkin Ustaz boleh orang kata berikan kepada kita rumusan Ustaz daripada topik pembelajaran kita pada hari ini supaya murid-murid kita tak buat silap lagi dalam meletakkan adawatun nasab ni Ustaz. Baik, insya-Allah. Jadi khulasatul qaul, rumusan pada hari ini, adawatun nasab ini kita kenali dia tadi melalui dia masuk pada fi'il mudhari'. Ya, dia masuk pada fi'il mudhari' dan kita kena kenal betul-betul lah setiap satu itu, an, hatta, tadi kai, kemudiannya tadi lan, yang itu empat tu kita kenali dia betul-betul, dan kemudian kita lihat pada setiap kali kita bertemu dengan fi'il mudhari', kita lihat di belakang dia ada apa. Sebab selain daripada adawatun nasab, ada lagi huruf lain yang boleh memberikan taksir, kesan pada fi'il mudhari'. Tapi pada hari ini kita khususkan, kita belajar tentang adawatun nasab yang menyebabkan secara automatik fi'il mudhari' itu hukum dia daripada marfu' menjadi mansub. Okey? Dan kemudiannya para murid-murid semua kena sentiasa ingat bahawa fi'il mudhari' yang telah dimansubkan oleh adawatun nasab tadi, dia punya tanda dia sama ada mansub bil fathah al-zahirah ataupun mansub bihazfin nun. Ini dua sahaja. Jangan kita tersilap nanti kita letak mansub bil kasrah ke mansub bil waw ke pada kalimah fi'il mudhari' yang ada sebelumnya adawatul istifham. Kerana ada kalimah di belakang itu yang waw nun yang dia mansub bil waw, tapi itu hanya berlaku pada kalimah isim sahaja. Kata nama sahaja. Bila dia melibatkan kata kerja fi'il yang ada waw nun di belakang itu, dia marfu' bi thubutin nun dengan kekal nun, ataupun mansub
bihazfin nun, dibuang nun. Kena bezakan isim dengan fi'il ketika mana hujung dia itu ada perkataan waw nun. Okey, baik Ustaz. Itu tips-tips yang Ustaz berikan kepada kita untuk supaya kita tak silap lagi dalam menggunakan adawatun nasab. Baik Ustaz, Naam. bagaimana dengan prestasi pembelajaran saya pada hari ini Ustaz? Okey ke? Baik, secara keseluruhan tadi daripada awal, kemudiannya tadi kita buat isi tempat kosong, dan kemudiannya tadi kita buat aktiviti membina ayat. Jadi mungkin saya memberikan kalau 100 kita biasa yang last kali ujian akhir tahun seberat 100. Okey. Saya bagi 105 lah. Oh, lebih 5 Ustaz. Naam. Ahsan, tabarakallahu fiik. Baik Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Jadi Waiyakum. murid-murid kita yang nak dapatkan bahan-bahan pembelajaran kita pada hari ini Ustaz, boleh dapatkan di mana ya Ustaz? Okey, kepada murid-murid, kalau nak mengetahui lebih lanjut lagi, nak membuat latihan dan sebagainya, dapatkan bahan-bahan daripada portal Delima KPM. Di sana disediakan pelbagai bahan yang berkaitan dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Baik, syukran jazilan kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas Afwan penjelasan kathiran. kaitan dengan topik kita pada hari ini. Dan murid-murid teruskan buat latihan. InsyaAllah anda akan berjaya. Saya Iman Sufian bin Azman mengundurkan diri. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah. Ila liqa.